Tarul, sayur midin tentunya tidak asing kepada rakyat Sarawak sebagai lauk pauk harian selain tarikan utama pelancong yang berkunjung ke negeri ini. Namun midin adalah antara tanaman asli Sarawak yang kurang diterokai untuk dimanfaatkan komuniti setempat berbanding dengan hasil tanian lain. Betul Tuan Yusuf. Namun sejauh manakah kemampuan midin dapat dikomersialkan dan apakah usaha yang dilaksanakan bagi menjadikan midin sebagai produk hiliran? Ikuti laporan khas Amira Syawel dan Muhammad Rafiq. Walaupun menjadi sayur kegemaran buat masyarakat tempatan ataupun sering menjadi tumpuan mereka yang berkunjung ke Sarawak, jarang sekali kita lihat midin dijadikan sebagai produk bersampingan ataupun inovasi yang menarik, tidak seperti buah daba yang memiliki pelbagai produk-produk yang unik seperti keropok, aiskrim dan juga susu. Masalah kita nak mula kopok belum ada ada orang cipta ya. Ada orang cipta kopok mungkin tak ada. Satu hari akan datang adanya. Karena barangnya renceh nak dibersih mana. Hanya kita salah temulah kala lain rasa. Nak asyik pernah kami, mau dia sayur pernah kami dengar. Saya masak belacan. Mau dah coba 65 tahun dah mau dengar lah tu. Mengambil peluang, Jabatan Teknologi Makanan Universiti Teknologi Sarawak UTS menjalankan penyelidikan dan pembangunan atau R&D bagi melihat potensi midin sebagai produk hiliran. Pensyarahnya yang juga penyelidik snack midin, Farah Syahira Abdul Syukri memaklumkan produk itu merupakan inovasi terbaru pasukan penyelidiknya mempelbagai pengeluaran midin di pasaran. Kita di Jabatan Teknologi Makanan ini ingin mencipta ataupun menyelidiklah potensi midin ni untuk dibangunkan untuk menjadi satu produk di mana kita boleh enjoy, kita boleh makan pada bila-bila masa saja. Seumpamanya seperti midin nori lah, kita jadikan dia sebagai snack, bukan sekadar sebagai lauk pauk yang boleh dimakan di rumah lah. Menariknya, snack kudapan ini ia diperbuat 90% daripada sayur midin dan tidak menggunakan sebarang bahan makanan tambahan tiruan. Menurut rakan penyelidik Siti Nadira Muhammad Basri, snack tersebut sangat sesuai untuk kelompok yang menitik beratkan tahap kesihatan seperti individu dengan diabetes atau hipertensi. Kita punya highlight untuk midin nori adalah produknya tinggi fiber, tinggi serat dan juga source of protein. And then produk kita juga adalah 100% natural, which is no artificial additive in the product such as color, preservative dan flavouring. So kita punya produk adalah sangat sesuai untuk pelbagai umur dan juga untuk health conscious individual untuk snacking lah. Tambahnya, kerumitan penghasilan snack itu juga hanya pada tahap sederhana dan menggunakan proses unik iaitu teknologi pengeringan udara panas. Apa yang menariknya, penyelidik dari Universiti Teknologi Sarawak ini mendapat bekalan midin mereka dari masyarakat tempatan dan ini secara tidak langsung dapat meningkatkan hasil pendapatan ekonomi penduduk di kawasan setempat. Mengurak langkah, UTS berhasrat untuk berkolaborasi dengan Kerajaan Sarawak agar dapat menghasil dan mengkomersial lebih banyak produk derivatif berasaskan midin untuk dipasarkan ke seluruh negara. Ikuti siri kedua Inovasi Midin Kreativiti dalam Dunia Kulinari bersiaran 28 Februari ini. Amira Syawel, TVS. Melalui inovasi dan kreativiti tersendiri, siapa sangka Syirah, sayur midin mampu diangkat untuk menjadi satu hidangan yang mewah. Dengan pembaharuan yang dicipta dalam dunia kulinari, pengasas bersama restoran Cuisine iaitu Chef Alexandros secara tidak langsung membuka peluang dalam penerokaan potensi sayur midin. Laporan Amira Syawel dan Fikri Razak. Menurut Chef Alexandros atau lebih mesra dikenali sebagai Chef Alex, Sarawak memiliki pelbagai tumbuhan asli yang menarik. Namun bagi midin, tidak ramai yang berminat untuk menjalankan kajian ke atas kemampuan penuh sayur tempatan itu sebagai bahan masakan. So when I play around with midin, I realize there's a lot of different flavor which actually give me from the smell is like out in the wild.
if we're working in the forest or down to the damp. And for the flavor, the palate is going to be slightly umami aftertaste and greenish, of course. Tambahnya, beliau menemui beberapa kaedah menarik untuk menyediakan midin selain daripada menumis. So we rethink about the whole way of preparing midin. So one of my dish is like deconstruct all the midin dish into the midin itself. We deep fry it to serve like a cracker, or we dehydrate for keeping it, and also we make it into something like a cream soup, so we can serve it over with seafood. Bagi Chef Alex yang lama berkecimpung dalam bidang kulineri, dalam usaha menginovasikan midin ke peringkat lebih tinggi, kerjasama menyeluruh daripada pelbagai pihak amat penting. Ia termasuk peranan peladang dan peniaga tempatan yang membekalkan sayur itu kepada mereka. Because it's not only about how we put all the ingredients together, it also like helps the local farmer and also the local businessman, which everyone comes together into this industry. So yeah, there was the time that really encouraged us to push the F&B culture beyond. Chef Alex sebelum ini bekerjasama dengan Pejabat Perdagangan dan Pelancongan Sarawak Singapura Statos bagi membantu mempromosi dan memberi pendedahan kepada masyarakat di Singapura tentang keunikan sayur tempatan bumi kenyalang itu. Sambil menyifatkan midin mempunyai potensi besar, beliau berkata pelbagai usaha perlu dilaksana bagi memasarkan sayur midin hingga ke pasaran global. Kebiasaannya untuk masyarakat lokal, mereka masak midin ni secara midin belacan ataupun ulam-ulaman. Tetapi berbezanya dengan pakar industri iaitu Chef Alex ini, beliau membawa midin ataupun sayur tempatan ini ke satu tahap yang berbeza dan baharu dan setara sebenarnya dengan pengiktirafan Kuching sebagai bandar gastronomi. Laporan Amir Shawel dan Fikri Razak untuk TVS. 11 November 2020 melakar sejarah buat Pejabat Perdagangan dan Pelancongan Sarawak Singapura atau Statos apabila meraih rekod jualan luar biasa 200 kg sayur midin terjual dalam tempoh 1 jam. Dan berkongsi cerita, Ketua Pegawai Eksekutif Statos, Chew Chang Guan memaklumkan pihaknya meraih permintaan yang tinggi untuk mengekspor midin terutamanya daripada rakyat Sarawak yang berhijrah ke Republik itu. Laporan Amira Shawel. Meskipun pernah mencatat rekod jualan yang tinggi, namun Statos kini tidak lagi ekspor midin ke Singapura atas beberapa faktor seperti jangka hayat midin yang pendek dan juga kos logistik yang sangat mahal. Chang Guan berkata pihaknya menjual sayur itu dengan harga $60 Singapura bagi 5 kg midin kerana perlu menanggung kos logistik. That kind of price, of course, not because they earn a lot in terms of margin, it's because of a logistic cost is very high to ship. It's not, you can't use sea freight because within the lifespan is short. You have to fly over. So with that, the supplier did a very good job. They put it in a nice packaging with cold storage to fly over to Singapore, and through that, they have to distribute as soon as possible to the buyers. So, in order to make sure that it's not turn black easily. Beliau mencadangkan kaedah alternatif diperkenal bagi memudahkan pihaknya mengekspor midin secara lebih mampan tanpa mengabaikan kualiti barang dagangan. Recently, we saw another new exporter that they dry it. Midin is just one example. The daba you mentioned, even gula apong we mentioned, they are very rare to the Singaporean because they don't know this product very well. So we need a process to market it, to educate them how to eat these products. Although they heard, maybe they have not tried. Good introduction, unique for Sarawak. Come and enjoy it when you are in Sarawak.
Turut senada pensyarah Fakulti Sains Pertanian dan Perhutanan Universiti Putra Malaysia Cawangan Bintulu, Profesor Madya Dr. Norasmah Saupi yang menyifatkan sayur klasik Sarawak itu wajar dikomersial serata dunia. Antara aspek sayur midin yang boleh diangkat adalah kandungan nutrisi dan khasiatnya. Contoh kita jadikan macam asparagus lah. Asparagus kan, kita letaknya sebagai satu hidangan yang agak mewah. Yang mungkin salah satunya lah kita letaknya sebagai pengganti asparagus. Tapi perlu bila kita kena buat inovasi tu dengan yang ialah dengan kita buat kajian dalam akademik kita panggil sensory test lah untuk golongan-golongan tertentu supayanya, dan juga kita kena kembangkan juga menyampun maklumat pasal kandungan midinnya. Yang perlu dipromosi juga lah. Seperti yang kita tahu lah, midin itu sebenarnya adalah salah satu tumbuhan yang mempunyai antioksidan yang tinggi. Mengulas lanjut, Dr. Norasmah berkata, tumbuhan nadir itu memerlukan kawasan penanamannya tersendiri berikutan permintaan yang semakin tinggi. Mungkinlah salah satu dia pihak-pihak yang berkaitan boleh menyediakan kawasan untuk penanaman midin untuk yang kawasan biasa, kawasan belukar, dan dibiarkan supaya pemetik-pemetiknya ada. Secara holistiknya, sayur midin memiliki potensi yang luas untuk dipasarkan secara intensif di peringkat antarabangsa dan menjadi elemen pelancongan sekaligus sebagai sumber pendapatan baru buat Sarawak. Bagaimanapun, kerjasama kolektif diperlukan daripada pemain industri, pihak swasta dan kerajaan negeri bagi mengkomersialkan dan memperkenal sayur warisan bumi kenyalang itu ke seluruh dunia. Amira Syawel, TVS. Hidangan berasaskan midin wajar dipelbagaikan agar bersesuaian dengan citarasa pelancong antarabangsa. Dan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, langkah itu sebagai pengenalan awal kepada masyarakat luar untuk terus mencuba sayur tempatan tersebut. It is for those who are experts in that line. Dalam gastronomi itu, how to improvise on their product to make it more interesting, to make it more palatable to the taste bud of not just Asian but also to Indian occasion, those from Australia, those from Middle East or those from Europe, so that bila dia rasa midin ataupun the product from this is something good, it's for them to develop. Pada masa sama, Kerajaan Sarawak mengalukan sebarang inisiatif untuk menginovasikan sayur midin sebagai elemen pelancongan baru bumi kenyalang. Bagaimanapun, isu bekalan dan permintaan perlu diteliti dengan lebih terperinci sebelum mengkomersialkan sayur itu secara meluas. This is the kind of thing. Unless we Sarawakians have got ideas on how to produce midin on a big scale for it to be exported. At the moment, with the kind of land that we are having, we turn into oil palm, we turn into other form of plantation, but not cultivation of midin. Then one day midin will be very scarce because of power of supply and demand. When the supply is tak banyak and the demand for midin as a menu in the seafood shoot up, I think even the locals will not be able to afford. Justeru beliau memberi cadangan supaya pihak Kementerian Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak mengusahakan ladang sayur midin. Amira Syawel, TVS. Terdapat keperluan untuk mengusahakan ladang tanaman midin bagi menampung permintaan ekspor dan lokal. Kaedah itu juga turut memberi jaminan terhadap keselamatan sayur berbanding dengan midin yang tumbuh meliar. Penolong Pegawai Pertanian Jabatan Pertanian Negeri Sarawak JPNS, Abu Hamzah Jamil berpandangan dengan adanya ladang midin, penghasilan tanaman itu akan lebih teratur yang akan memudahkan pengkomersialan. Dalam tanaman midin tu, selalunya kita
zaman-zaman dulu kita lebih kepada tanah-tanah orang, kebun-kebun tebiar. Tapi dengan teknologi yang ada itu, kita ambil pendekatan agar orang kampung dapat mengkomersialkan tanaman midin untuk sendirinya. Jadi hasil sentiasa ada, so perlu berjalan pergi ke hutan agak jauh. So satu, kedua, yang lebih selamat lagi kalau kita di kebun-kebun macam kelapa sawit. Sebab penggunaan racun di kelapa sawit, kita sih tahu kandungannya mungkin agak berbahaya. Bagaimanapun, beliau mengakui inisiatif untuk mengusahakan ladang midin tidak popular dalam kalangan petani kerana memerlukan penjagaan berterusan dan komitmen yang tinggi. Selain itu, keuntungan yang diperoleh juga tidak setimpal. Masalahnya kita bukannya hanya pada direct face to face, yang mesti ada orang tengah lagi. So yang menyebabkannya akan harganya akan terlalu kecil diambilnya. Sebab yang terbaru kita dah pergi ke kampung sebelah Kota Semahat, harga pun dalam RM8 ke RM9 je sekilo. Tapi jualan saya sampai 18 ke 20. Ada yang 25. Jadi agak tidak berbaloi lah kepada orang-orang kampung, sebab mereka yang mencari berusaha, tapi yang dapat untung besar adalah orang tengah. Justeru perbincangan lebih terperinci perlu dilaksanakan pihak terlibat agar ladang midin dapat diusahakan yang boleh memberi manfaat kepada semua. Kalau kita lihat secara holistiknya, sekiranya Jabatan Pertanian memulakan langkah untuk mengusahakan ladang tanaman midin secara meluas, ini secara tidak langsung membantu orang kampung untuk mengusahakan tanaman midin tanpa dieksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Amira Syawel dan Muhammad Rafiq melaporkan untuk TVS.